Hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Mastina Alias dalam Berita IKIM. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam menegaskan agar semua pemilik kilang yang mempunyai pekerja asing menjadikan premis mereka sebagai pusat pemberian vaksin PPV. Menurut satu hantaran di laman Facebook beliau, Ismail Sabri berkata kilang-kilang seharusnya menyumbang kepada percambahan ekonomi dan bukan menjadi pusat penyebaran COVID-19. Pendedahan kerajaan adalah jelas dan tegas bahawa sesebuah kilang itu hanya dibenarkan untuk beroperasi semula setelah mencapai 80% kadar vaksinasi. Beliau berkata pemberian vaksin secara pandu lalu juga akan dipertingkat dalam masa terdekat supaya rakyat tidak perlu menunggu lama, cukup sekadar 15 minit di dalam kereta dan boleh terus mendapatkan dos suntikan. Majikan di Kelantan, terutamanya pemilik dan pengusaha kedai makan, digesa mengambil pelbagai inisiatif bagi memastikan pekerja masing-masing yang masih belum divaksin mendapat suntikan vaksin COVID-19 dengan segera. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Negeri Kelantan, Dr. Izani Hussein berkata, mereka boleh menghantar senarai nama pekerja itu secara terus kepada pihak yang menjalankan program vaksinasi secara outreach atau kepada Jabatan Kesihatan Negeri sekiranya masih belum memperoleh tarikh janji temu melalui pendaftaran dalam aplikasi MySejahtera. Beliau berkata tindakan itu penting memandangkan golongan itu mempunyai kontak dengan orang ramai dan langkah menjegerakan suntikan adalah antara usaha kerajaan negeri membantu peniaga kedai makan meneruskan operasi perniagaan mereka dengan membenarkan orang ramai yang divaksin makan di premis. Lebih 235,000 atau 20% penduduk Pahang yang masih belum mendaftar dengan aplikasi MySejahtera bagi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 walaupun layak untuk menerimanya, dinasihatkan mendaftar segera bagi membolehkan negeri ini mencapai imuniti kelompok lebih pantas. Pengarah Kesihatan Pahang, Datuk Dr. Nur Azimi Yunus berkata suntikan vaksin adalah satu ikhtiar bagi mengawal COVID-19 dan sehingga hari ini, lebih 50% golongan dewasa di Pahang sudah menerima 2 dos vaksin. Pahang sebelum ini menyasarkan kira-kira 80% penduduknya menerima vaksin lengkap pada penghujung Oktober, iaitu sebelum musim tengkujuh bermula. Bekas yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Sakaran Dandai disahkan meninggal dunia pada jam 6 pagi hari ini. Pemergian Allahyarham disahkan anak ketiganya, Datuk Seri Nasir Sakaran, ketika dihubungi hari ini. Terdahulu Allahyarham dilaporkan dimasukkan ke sebuah hospital swasta sejak 18 Ogos lalu selepas dijangkiti COVID-19. Bagaimanapun, keadaan beliau dikatakan menunjukkan perkembangan positif selepas itu. Sekian berita. Assalamualaikum dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 21 Februari dalam tahun 2012, Majlis Sambutan Maidul Rasul Peringkat Wilayah Persekutuan bagi tahun 1433 Hijriah 2012 Masihi yang berlangsung di Kompleks Pusat Islam Kuala Lumpur telah dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Cik Mat bin Cik Ali, Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi yang juga merangkap Setiausaha Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Majlis yang dianjurkan oleh pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi itu diadakan bagi memperingati peristiwa bersejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan seterusnya mengambil iktibar dan menghayati segala isi kandungan ajaran junjungan mulia baginda SAW. Bertemakan persefahaman asas perpaduan ummah, majlis itu turut diisi dengan pelbagai agenda menarik, termasuk ceramah khas Maidul Rasul oleh Ustaz Anwar bin Putih, pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, dan juga persembahan khas oleh penerbit, komposer, penyanyi dan pengacara Saudara Muhammad Hafiz Hamidon. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi
لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم فإنك غافر الذنب العظيم فإنك غافر الذنب العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ini tanah air kita, tanah tumpah darahku. Kita nyalakan semangat juang agar terus teguh berdiri. Walau rintangan mendatang, bangkitlah kebanggaanku. Kita sederap melangkah, menempuh halangan. Kibarkanlah benderamu demi pewaris bangsa masa hadapan. Kebanggaanku, negaraku. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 tahun IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Saya mulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Selamat pagi, salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia yang tak pernah jemu-jemu. Terus dengarkan kami, terus menyokong dan juga sama-sama membawa kami kepada khalayak yang lain, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih pada rakan setugas tadi untuk perkongsian warna pagi edisi Isnin. Tak lain tak bukan, kita telah pun bersama 4 jam, Hazwan Syah dan juga Sufian Amrin. Terima kasih pada mereka berdua untuk perkongsian mereka pada hari ini. Moga-moga apa jua yang dikongsikan memberi jentikan semangat untuk kita meneruskan kehidupan kita sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini dengan penuh motivasi dan juga kita nak capai kecemerlangan yang terbaik di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Baiklah, untuk rakan pendengar, bersama dengan Yati, jadual kita untuk Aspirasi 10.1, nama pun Aspirasi 10.1 kan. Jadinya kita akan bersama dari pukul 10 ni sampai ke pukul 1 tengah hari nanti untuk perkongsian yang telah disusun khas untuk sahabat pendengar. Kerana menarik hari ini, kita bakal bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin kejap lagi dalam Pesona di Zahra, yang mana Ustaz akan bawakan tajuk yang sangat berkaitan dengan hari esok. Esok kita bakal menyambut Hari Kebangsaan Malaysia, Hari Kemerdekaan. Kita nak belajar merdeka pada diri itu bagaimana sebenarnya, bagaimana kita nak menjadikan diri kita diri yang merdeka. InsyaAllah nanti ada panduan dan juga perkongsian daripada Ustaz Muhammad Abdul Alamin untuk sama-sama memuhasabahkan diri kita bahawa kita ni ada tanggungjawab untuk kita memerdekakan diri kita, sama-sama kita membawa misi kemerdekaan untuk negara ini, insyaAllah. Sekali merdeka, selamanya merdeka, itu misi kita, insyaAllah. Dan insyaAllah untuk anda rakan pendengar, dengarkan, ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan jangan ketinggalan juga nanti pada pukul 12 tengah hari bersama dengan Yati, kita ada perkongsian dalam perkongsian Quran Hour untuk sama-sama kita hari ini. InsyaAllah kita akan bawa kepada anda secara langsung. Di FB kita ada secara langsung juga, dan di radio juga kita akan bawakan secara langsung untuk sama-sama kita ikuti perkongsian 1 jam Quran Hour untuk surah Al-Mulk. Hari ini insyaAllah akan bersama-sama kita. Jadi jom sama-sama kita jadikan moga-moga asbab daripada kesatuan kita, sama-sama
bersama membaca Al-Quran sepanjang 1 jam itu menjadi asbab kebaikan dan keberkatan untuk negara bersempena dengan Hari Kebangsaan juga, insya-Allah. Baiklah, untuk rakan pendengar, jom waktu ini kita bersama dengan Muzik Khamis dengan Ada Kamu. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Tiada seindah baris kata yang dapat ku ungkapkan betapa syukur pada Ilahi, Dia yang ku miliki. Ku rasa bagaikan terjaga dari lamunan. Bagi aku kau tiba dalam hidup. Duhai pemaisuri hatiku, dengarkanlah isi hatiku. Ku bersyukur ada kamu setia menemaniku. Dikau yang ku dambakan selalu dalam ikatan restu. Dikau hadiahkan jayang hati yang tiada tandingan. Oh Tuhan, titipkanlah bahagia. Duhai pemaisuri hatiku, dengarkanlah isi hatiku. Ku bersyukur ada kamu setia menemaniku. Oh Tuhan, kurniakanlah kami kebahagiaan agar terbina maligai yang penuh keredaan. Ku rasa bagaikan terjaga dari lamunan. Bagi aku kau tiba dalam hidup. Ku bersyukur ada kamu setia menemaniku. Oh Tuhan, kurniakanlah kami kebahagiaan agar terbina maligai yang penuh keredaan. Agar terbina maligai yang penuh keridhaan. Bidang neuroscience itu termasuk dia punya cabang-cabang pun semakin mendapat perhatian pengkaji-pengkaji khususnya dalam bidang sains perubatan dan biologi dan sebagainya, sebab dia berkaitan dengan usaha manusia untuk membongkar rahsia berkenaan dengan otak manusia dan sistem saraf. Terokai topik neuroscience dalam buku Islam, Kesihatan Mental dan Neuropsychiatry dengan harga RM35. Dapatkan di Shopee IKIM Niaga atau di ikimniaga.my. Hubungi 03 62046388 atau 389.
Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Dapatkan buku-buku IKIM dalam bentuk e-book. Boleh dibaca di mana sahaja dan pada bila-bila masa dengan menerusi telefon pintar anda. Pembelian sangat mudah dengan saiz fail yang kecil. Semuanya di hujung jari anda. Layari laman sesawang IKIM Niaga dan pilih e-book. Seterusnya tekan pada buku yang anda inginkan dan akan dihantar terus ke laman sesawang eCentral. Mudah kan? Dapatkan sekarang. eCentral adalah sebuah platform buku digital yang terbesar di Asia Tenggara. Lebih 350,000 judul dari dalam dan luar negara. E-book penerbit IKIM pun ada. Isteri aku ni seorang yang gigih dan sentiasa ceria. Awal pagi dia siapkan sarapan untuk aku dan anak-anak. Tidak lupa minuman kopi Bali Munawarah A yang aku bancuh khas untuknya. Kemudian dimulakan perniagaan online-nya. Malam pula dia memasak untuk kami sekeluarga. Aku sangat bersyukur kepada Allah kerana memberi aku seorang insan yang sangat rajin dan berdedikasi. Terima kasih, Abang. Tiap-tiap hari Abang bancuhkan saya kopi Bali Munawarah ini. Layari www.smartcoco2u.com atau FB Smart Coco A+ untuk membuat pesanan kopi Bali Munawarah A sekarang. Hubungi 017-437-9124 atau 017-479-1274. Diiktiraf halal oleh JAKIM. Bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Terus bersama Hayati di IKIM Inspirasi Inforia Islami 20 tahun dah bersama dengan anda dan Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama menerusi rancangan Persona di Zahra dan Alhamdulillah telah pun bersedia di hujung talian untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Tak lain tak bukan kita ada Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz sudi sekali lagi bersama dengan sahabat pendengar dan Alhamdulillah hari ini bertepatan juga sebenarnya Ustaz dengan background kita dan sebagainya tu. Kalau anda yang menyaksikan di FB IKIM FM saat ini anda nampaklah kita ada background bendera dan sebagainya menandakan kita dalam bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Esok hari kebangsaan Malaysia. Jadi hari ini Ustaz nak bawakan kita sama-sama merenung diri, muhasabah diri insya-Allah untuk tajuk diri yang merdeka. Bagaimanakah yang dimasukkan dengan diri yang merdeka? Macam mana cara dan sebagainya, insyaAllah kita akan bersama dengan Ustaz sepanjang pertemuan kita pada hari ini. Cumanya awalan ini Ustaz, kita berikan sedikit mukadimah untuk tajuk kita. Silakan Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa man nasaru wa wala. Anda dirahmati Allah dan JKIT seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, sahabat-abang yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Pertamanya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ni dapat sekali lagi kita sama-sama dan Persona di Zahra. Dan mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini akan beri manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah. Okey, kita ingin menyambut hari kemerdekaan Jadi maknanya hari ini pagi ini kita bawakan tajuk khas mengenai kemerdekaan diri Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Jadi sebelum kita cerita kemerdekaan, saya suka nak cerita mengenal diri kita dulu yakni diri kita, bangsa kita dan juga apa yang kita ada di sekeliling kita ni sebab bila kita bicara mengenai kemerdekaan, kita kena ada jati diri. Jati diri sangat penting bagi seorang yang merdeka. Sebab tidak dikatakan seorang itu merdeka, tapi sebenarnya dia dalam kata yang lain terjajah dari sudut minda dia, dari sudut jiwa dia seolah-olah dia diberi kebebasan maknanya daripada penjajahan. Kita fokus daripada penjajahan dulu tapi sebenarnya minda dia terjajah, terpaksa ikut
dan sebagainya. Sebab itu kalau kita lihat mula-mula ketika British datang, dia bukan menjajah macam mana dia menjajah Afrika contohnya, dengan tentera, dengan sebagainya. Dia bermula dengan dia meminta untuk kita ni menerima dia sebagai penasihat. Okey, jadi maknanya bukan dijajah pada peringkat permulaan tu sebagai dia jajah mesti kita macam mana Jepun datang kan, mesti memang dengan tentera dan sebagainya. Dengan maknanya dia kena ikut kita sebagai penasihat. So kalau kita tak ikut nasihat daripada dia, maka itu tidak boleh. So maksudnya pada permulaan kalau kita lihat sebenarnya penjajahan daripada sudut keputusan yang ingin dibuat pada sesuatu hala tuju itu. Jadi ibu kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, okey. Kita Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kita ada tanah air yang begitu indah, cantik, subur dan sebagainya. Dan kalau kita lihat sebelum mana kedatangan Islam pada kurun ke-7, maknanya di sini kita memang telah ada satu benda yang maknanya hebat telah ada, tapi kita tidak tahu sebenarnya kehebatan kita ni kerana apa? Kerana pada kurun ke-15 ketika penjajah datang pada kurun ke-15 1511 penjajah datang menombangkan kota Melaka, maka buku-buku mengenai orang Melayu ni telah diangkut bawa balik. Maknanya 2 buah kapal Florida 5 bawa angkut buku-buku sejarah kita, dan kita tak tahu tulisan mengenai sejarah kita ni, kita tak tahu jadi yang cerita mengenai kita ni adalah penjajah kita. Dia cerita balik kita ni siapalah dan dia cerita daripada perspektif dia. Mana orang Melayu ni malas lah dan sebagainya, untuk kita tu percaya mereka yang tulis. Jadi maknanya kehilangan manuskrip kita ni diceritakan kepada kita. Kita ni ada kehilangan manuskrip, dan dia cerita kita dapat Islam lambat. Maknanya kurun ke-12, kurun ke-13 setelah ditemui batu bersurat Terengganu. Tapi kalau tak ditemui batu bersurat Terengganu, apakah kita tidak Islam? Kan? Kita maknanya tidak ada undang-undang bertulis. Kita ada undang-undang adat, undang-undang mulut ke mulut. Itu yang ditulis, itu yang diceritakan kepada kita. Jadi maknanya ada benda yang diceritakan kepada kita, dia yang cerita daripada perspektif dia sebagai penjajah. Jadi maknanya saya suka nak kongsikan pada tahun 2009 saya dijemput untuk menjadi pensyarah jemputan di Moscow State University di Rusia. Dan maka pada ketika itu, kerana saya menjadi pensyarah di sana, jadi saya boleh masuk ke perpustakaan bertanda merah atau pustakaan yang hanya boleh dimasuki oleh pensyarah-pensyarah dan pekaji-pekaji, hatta pelajar-pelajar pun tidak boleh masuk ke sana. Dan apa yang menarik perhatian saya adalah ada 13 manuskrip yang tidak ada di mana-mana tempat, hanya di St. Petersburg di Rusia. Hanya di St. Petersburg di Rusia. Antaranya adalah undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum kedatangan Islam. Dan kalau sebuah bangsa dah ada undang-undang bertulisnya, mana bangsa itu telah maju. Tapi apakah penjajah cerita pada kita? Apa yang penjajah cerita pada kita? Orang Melayu kita tak ada undang-undang bertulis. Sehingga kedatangan Islam barulah ada undang-undang bertulis. Itu pun kedatangan Islam itu lambat sebenarnya. Maknanya ditulis kepada kita. Jadi maknanya undang-undang kita undang-undang adat, daripada mulut ke mulut. Daripada mulut ke mulut dan sebagainya. Jadi maknanya sebenarnya ada banyak khazanah-khazanah kita ni, yang berada di mana-mana, yang kita kena faham apakah jati diri kita. Apabila saya meneliti mengenai bangsa Melayu kita ini, ataupun maknanya masyarakat di Nusantara ini, memang tidak dinafikan kita memang telah ada satu kehebatan kita, dan kehebatan itu diperkayakan dengan Islam. Ketika Islam datang, diperkayakan lagi dengan Islam itu. Dan Islam datang ke Nusantara ni bukan lambat. Kalau nanti tuan-tuan nak sambung pemerhatian dan kajian, boleh type perkataan Barus. Okey, Barus ni satu tempat, kalau sekarang dia di Indonesia. Kalau sekarang sebenarnya dia adalah tanah Melayu, sebab dulu Nusantara ni ada 2 tanah saja, iaitu tanah Melayu dan tanah Jawa. Tanah Melayu ni paling besar. Tanah Melayu ni Sumatera tu, situ semua adalah kepulauan Melayu. Sumatera, Semenanjung Tanah Melayu, Selatan Thailand,
masuk selatan Filipina sampai kepada maknanya Cambodia sana itu adalah tanah Melayu. Tanah Jawa ni mula Jakarta ke bawah. Jadi maknanya Barus ni adalah kepulauan tanah Melayu dan maknanya sahabat telah sampai atau tabi'in telah sampai ke Barus. Sebab Barus ni dia ada satu bahan terbaik memandikan mayat, iaitu kapur barus. Dan dalam bahasa Arab, barus dipanggil fansur. Ada ulama yang dinisbahkan dengan nama fansur. Contohnya macam Hamzah Al-Fansuri. Jadi maknanya Islam telah sampai, tapi bukan sebuah kerajaan lagi. Mana masyarakat telah Islam. Tapi kenapa benda ni kita tak tahu? Kenapa benda ni ada di tangan penjajah-penjajah yang menceritakan bahawa Barus sebagai gerbang pertama Islam sampai ke Nusantara. Nanti boleh maknanya sambung bacaan kita, nanti type maknanya cari perkataan Barus. Maknanya bukan Indonesia, itu semua adalah tanah Melayu sebelum penjajah membahagi-bahagikan. Jadi maknanya Islam telah sampai kemari maknanya dan maksudnya telah memperkayakan maknanya budaya kita, keadaan kita yang tapi kita tidak tahu banyak sejarah kita. Kerana apa? Bak kata pepatah, kalau ingin meracuni atau merosakkan atau menghapuskan tanam-tanaman, rosakkanlah akarnya. Kalau ingin merosakkan satu bangsa, rosakkanlah sejarahnya. Banyak sejarah kita yang kita tidak tahu sebenarnya mengenai jati diri kita. Akhirnya kita sebagai orang Melayu, kita yang lemah semangat. Kita yang mempercayai Allah orang Melayu itu lemah lah dan sebagainya lah. Akhirnya kita lupa bahawa Islam itu sebenarnya jati diri kepada kita, dan akhirnya kita meninggalkan, banyak orang tak meninggalkan Islam itu. Akhirnya dia tak ada jati diri. Okay, so itu sebagai mukadimah yang boleh kita kongsikan. Masya Allah. Kita nak belajar mengenal diri kita. Jati diri kena ada, Ustaz kan. Macam mana pun untuk kita memperteguhkan negara kita, kita kena ada jati diri. Kita kenal diri kita kenal siapa pencipta kita. Jati diri kita sangat penting. Dan kita insyaAllah, kita yang sama lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Cobalah sedang
Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini bersama menerusi rancangan Pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Hari ini Ustaz bawakan kita untuk sama-sama kita mengenal diri kita. Diri yang merdeka itu bagaimana sepatutnya. Yang pertama tadi Ustaz kongsikan prinsipnya adalah kena ada jati diri. Belajarlah sejarah kita. Kembali kepada sebenar asal kita bagaimana sebenarnya. Ustaz, kita sambung lagi Ustaz semangat ini Ustaz. Silakan. Okey. Ketika saya berada di Rusia, saya mengajar di Moscow State University. Waktu tu antara yang mereka nak belajar pasal undang-undang Islam sebab mereka nak belajar pasal undang-undang Islam, pasal Melayu, terutama undang-undang Islam, tapi tak percaya pada orang Arab. Jadi maknanya saya dijemput untuk mengajar untuk di sana tu. Jadi saya lihat satu grup orientalis. Okey. So ini maknanya dulu saya dengar perkataan orientalis ni waktu saya kecil-kecil dulu. Waktu saya, kalau ikut background saya lepas darjah 6 arwah ayah saya hantar saya sekolah pondok sampai kemudian 15 tahun umur saya dihantar ke Pakistan untuk hafalan Quran, hadis. Balik barulah bermula perjalanan akademik saya. Maknanya ambil SPM, masuk universiti dan sebagainya. Okey. Saya mula dengar perkataan pondok ni, perkataan orientalis ni waktu saya dekat pondok dulu. Saya punya tok guru tu dengan sebutan ni serban serban kan, dengan baca kitab kuning. Dia kata mau kena ingat, mau kena jaga Islam ni. Maknanya orang Kelantan jaga Islam ni. Di luar sana tu ada satu grup nama orientalis. Demo ni nak bunuh Islam dari dalam. Kan? Jadi saya kecil waktu tu, saya kata orientalis, apa tu orientalis kan? Okey. Jadi bila saya besar, saya dah balik Pakistan, saya masuk ke first degree saya Universiti Malaya, Syariah dan Undang-Undang. Saya tak dengar perkataan orientalis ni. Saya kata, saya selalu tertanya-tanya kat diri saya, betul ke Tok Guru ni macam tak pernah dengar apa orientalis ni kan? Betul ke kan? Mana tertanya-tanya sama saya. Habis saya UM, saya sambung. Waktu tu Azhar tengah banyak bagi training program. Kan? Jadi maknanya saya pun masuk Azhar untuk tahun akhir. Saya satu bilik dengan Ustaz Hafiz Mansur. Ustaz Hafiz Mansur juga disebut ada di slot di Hakim kan? Betul. Saya satu bilik kat dia dekat rumah Johor. Okay. Okay, dekat lepas tu dengan Ustaz Halim Hafiz. Masya-Allah. Hafiz tu baik juga tu. Itu kawan-kawan kat sana. Ustaz Rushdi. Masya-Allah. Ustaz Rushdi Ustaz Rushdi ada sebelah kat Hakim, itu semua kawan-kawan tu kat sana tu. Jadi ketika saya di sana maknanya di Azhar sama juga. Saya jarang dengar perkataan orientalis. Okey, saya balik saya jadi tutor dekat UM dan pada ketika itu Datuk Dr. Hidayat Buang recommend untuk saya pergi ke Rusia, maknanya mengajar di sana. Dan di sana saya bertemu sungguh dengan orientalis. Okey, grup orientalis ni ditubuhkan bila? Orientalis ni ditubuhkan pada hujung kurun ke-12 ketika tentera salib kalah dalam peperangan salib di tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Okey, mereka kalah pada 1187 Masihi. Jadi maknanya ketika tentera salib kalah dan Salahuddin Al-Ayyubi berjaya mengambil balik Baitul Maqdis. Jadi mereka belajar satu perkara. Orang Islam ni sangat susah nak dikalahkan dengan senjata. Sebab dalam Islam dia ada satu bab pengajaran mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Jadi maknanya orang Islam ni mencintai akhirat, itu tujuan hidup dia. Dia bukan dunia ni tujuan hidup dia. Dunia ni sementara. Dan semua kita sebagai orang Islam kita tahu dan faham benda itu. Jadi bila kita mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia, apa juga yang kita buat ni, kita ingin menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Kalau kita sebagai pertahanan sebuah negara, kita ada satu bab mengenai syahid, iaitu orang nak perang adalah untuk mati, sebab untuk mencintai akhirat. Sebab itu doa para sahabat yang cukup terkenal ketika dalam peperangan apa dia? Allahumma ja'alni awwala syahidin fi hadhihi al-ma'rakah. Ya Allah, jadikan aku orang pertama syahid dalam peperangan ini. Masya-Allah. Itu doa para sahabat ketika dalam peperangan. Allahumma ja'alni awwala syahidin fi hadhihi al-ma'rakah. Ya Allah, jadikan aku awwala syahid, pertama yang syahid. Maknanya dalam peperangan ini. Tapi bab kata pepatah Melayu,
Berani mati tak mati, berani hilang tak hilang. Orang yang berani mati dia takkan mati. Orang yang berani hilang dia takkan hilang. Jadi maknanya sebab itulah apa-apa peperangan orang Islam ni dia menang sebab sebab dia adalah orang yang memang mencintai akhirat lebih dari mencintai dunia. Jadi setelah kekalahan dalam peperangan salib pada 1187 Masihi, mereka belajar satu benda, orang Islam sukar untuk dikalahkan dengan senjata berhadapan. Jadi mula kurun ke-12 mereka bina orientalis, satu grup mengkaji mengenai bangsa-bangsa Muslim, apakah kelemahan-kelemahan mereka dan macam mana nak merosakkan mereka di dalam. Jadi grup orientalis ni ada bahagian orientalis Arab, ada bahagian orientalis Parsi, ada bahagian orientalis orang Melayu kita, sebab orang Melayu kita adalah antara yang banyak Islam. Negara paling besar Islam dia adalah di kawasan Nusantara kita ni. Maknanya kalau sebuah negara tu Indonesia, tapi Kepulauan Melayu tu mana Islam yang ramai. Maknanya bagaimana orientalis ni ada kajian-kajian dia. Dan ketika 2009 saya berada di sana, saya jumpa sungguh guru orientalis ni. Saya bagi Fatihah pada guru-guru saya, nangis saya kata betul wujud sungguh. Ada guru orientalis yang orang Melayu tau, yang mereka belajar pasal bangsa Melayu kita, mereka fasih baca Jawi. Fasih baca Jawi. Yang kita Jawi ni mana kita dah tinggalkan, dia tu fasih bahasa Jawi. Ada mereka datang kat Malaysia ni, perempuan jadi kawan-kawan saya yang ada ni bawa pergi ke Tugu Negara. Dekat situ kan ada satu tulisan Jawi. Jadi orang Melayu kita maknanya nak baca tu orang Rusia ni yang bacakan, bersekutu bertambah mutu, dia yang bacakan. InsyaAllah. Jadi maknanya wujud sungguh guru orientalis ni. Tapi yang menariknya, orientalis yang mengkaji bahagian Melayu kita ni banyak akhirnya rasa bangga dengan orang Melayu, rasa hebat dengan apa yang ada pada bangsa Melayu, dan akhirnya masuk Islam. Masya-Allah. Itu yang menarik antara yang orientalis yang mengkaji mengenai bangsa Melayu kita ni. Sampai mereka sebut kat saya guru orientalis kat sana ni, memang kamu ni adalah harimau yang hebat. Masya-Allah. Saya cakap dia, saya gurau dengan dia, profesor ni kan. Harimau hebat yang tertidur. Tertidur tu maknanya kita terlupa bangsa kita Saya kata kenapa harimau? Kenapa tak singa kan? Sebab Raja Rimba adalah singa kan? Dia kata apa? Dekat bahagian Nusantara ni mana ada singa? Raja Rimba dia adalah harimau. Dekat Afrika sana memang ada singa. Takkan kau tak tahu? Alamak. Takkan kau tak tahu? Betul juga kan? Raja Rimba singa tu kat bahagian Afrika. Raja Rimba kita dia harimau. Kan? Kamu adalah harimau hebat dan tertidur yang tak tahu sejarah bangsa kamu tu. Jadi maknanya apa yang ada pada bangsa kita. Jadi sebenarnya ini buat kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian kan, kita kena balik kepada sejarah kita sebab memang kalau kita tak tahu sejarah kita akan lupa. Antara nak merosakkan atau meracuni atau membunuh satu bangsa itu apabila maknanya sejarahnya itu diracun sampai kita tak tahu pun mengenai sejarah bangsa kita. Akhirnya kita malu nak jadi Melayu pula. Kita rasa lemah diri, kita rasa maknanya tak ada jati diri ke arah itu. Sebab itu kalau bicara mengenai kemerdekaan, saya suka untuk kita bicara mengenai jati diri kita Islam, dan Islam menjelaskan kepada kita apa itu kemerdekaan. Bukan saja bebas kita daripada penjajahan fizikal kita, iaitu kita dijaga oleh penjajah-penjajah dan sebagainya, malahan kita disuruh untuk bebaskan pindah kita daripada fahaman-fahaman yang tak baik, yang sesat, yang buruk dan sebagainya. Bebaskan hati kita daripada sifat mazmumah. Mazmumah ni maknanya sifat-sifat yang buruk, sifat yang buruk. Bebaskan nafsu kita daripada perangai buruk. Sebab bila kita cerita mengenai manusia, ada 5 unsur manusia. Ada 5 unsur manusia. Unsur manusia kan roh, roh, akal, hati, nafsu dan juga jasad. Jadi bila Islam bicara mengenai merdeka kelima-lima ini, roh kita merdeka daripada tidak mengenal Tuhan. Maksudnya roh kena kenal Tuhan, itulah kemerdekaan. Akal kita daripada fahaman-fahaman yang sesat, fahaman tak baik, itulah kemerdekaan. Hati kita daripada sifat-sifat yang buruk, itulah kemerdekaan.
nafsu kita, daripada tabiat yang rendah. Nilai-nilai tabiat yang rendah itulah kemerdekaan. Dan juga jasad kita daripada penjajahan, itulah kemerdekaan. Dan bila kita sebut mengenai kemerdekaan, kelima-lima unsur badan kita adalah merdeka. Barulah kita berjalan, bergerak seperti mana orang yang merdeka, sesuai dengan apa yang diajar oleh Islam. Sebab itu orang Arab, kalau kita tengok dekat semenanjung tanah Arab, mereka tidak pernah dijajah tau. Semenanjung tanah Arab tidak pernah dijajah. Maksudnya mana bahagian semenanjung tanah Arab itu. Tapi kenapa mereka digelar sebagai masyarakat jahiliyah? Jahiliyah ni mana jahil? Padahal mereka bukan tak pandai tau. Di ilafi Quraisyin, ilafi merihlat asyita'i wa saif. Kebiasaan orang Quraisy, mereka telah pergi berdagang pada musim sejuk, pergi ke Yaman, pada musim panas pergi ke Syam. Mereka dah berdagang, mereka dah ada ilmu perdagangan. Tapi kenapa mereka digelar sebagai jahiliyah? Kerana 5 unsur tadi, sudut fizikal memang tidak terjajah. Mereka tidak terjajah. Rom dan Parsi juga tak masuk dalam semenanjung tanah Arab. Rom Parsi tak masuk semenanjung tanah Arab. Mereka tak terjajah fizikalnya. Tapi mindanya ada fahaman-fahaman, maknanya yang tak bagus. Rohnya tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah. Nafsunya, Masya Allah, membuat-buat dengan perangai yang terburuk. Hatinya penuh dengan sifat-sifat mazmumah. Maka mereka digelar sebagai jahiliyah. Orang jahil yang terjajah jiwanya. Lepas tu, bila bicara mengenai merdeka, Masya Allah, Islam mengajar kemerdekaan yang lebih luas lagi. Kalau terjajah fizikal, kita lawan. Dan kalau mati syahid, kalau terjajah yang lain-lain, kita bebaskan, supaya kita hidup dalam keadaan jelas. Maknanya hidup ini adalah untuk membangunkan sesuatu. Kita khalifah muka bumi ini, membangunkan sesuatu sesuai dengan keredaan Allah. Jadi kita tidak akan bazirkan masa, kita tidak akan terlibat dengan perangai-perangai buruk, aktiviti buruk. Hidup kita jelas. Maknanya kita khalifah muka bumi dan kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kemana jadi Islam datang, dia membangunkan tamadun, membangunkan sesuatu yang dapat dirasai manfaatnya oleh ramai orang. Okey, Wallahualam. InsyaAllah. Ni mesti hidup kena ada matlamat, Ustaz kan. Hidup ada matlamat barulah boleh merdeka kan, Ustaz kan. Betul. Macam kalau dalam keluarga sendiri, Ustaz, macam dalam keluarga, macam mana nak hidup dalam matlamat yang kita nak pastikan anak-anak kita ada jati diri? Bagaimana kita sebagai ketua keluarga nak membawa anak-anak dan juga keluarga kita mempunyai matlamat yang betul ni, Ustaz? Ada tak, Ustaz, tips-tips yang boleh dalam diri kita ni, untuk kita memperbaiki diri kita ni, 2 benda penting. Apa yang dipanggil sebagai mujahadah dan juga tarbiyah. Mujahadah ni kita sendiri yang ada kesedaran untuk jadi baik. Itu setiap orang kena ada ilmu, menuntut ilmu, ada kesedaran, ada awareness. Tarbiyah ni orang lain ingatkan. So jadi dalam sebuah keluarga, proses mujahadah dan tarbiyah ni penting. Bagi mak ayah untuk anak-anak, itu tarbiyah Islam ni, dia kena ingatkan. Anak-anak perlu dibagi ilmu supaya dia ada awareness, dia ada rasa kesedaran, kefahaman, dia nak baik kiri ni. Jadi maknanya kalau mujahadah semata-mata, aku nak baik diri, dia tak akan ada kekuatan. Dia kena ada tarbiyah. Kalau tarbiyah semata-mata, orang rasa macam apalah mak ni bebel je. Dia sendiri tak ada rasa nak baik diri dia. So, jadi tarbiyah dan mujahadah ni benda yang dalam keluarga kena selalu diingatkan supaya kita punya jiwa merdeka. Jangan pernah putus asa, terutamanya melayani anak-anak yang telah dewasa kan. Bila dia telah dewasa, dia telah sedang mencari identiti diri dia sendiri. Dulu kita remaja, maknanya pun sama juga DJ Kak Yati, dia pun tak tahu tahulah sikit daripada keluarga dia, cerita kecil tu. Ya, Ustaz. Macam saya juga pernah remaja, memang kita cari identiti. Kita tengok cerita kungfu, nak jadi kungfu pula. Kita tengok cerita Wali Songo, dah bertasbih pula jadi Wali Songo. Kita cari identiti kan. Tapi ilmu membimbing kita apa kita nak jadi. Ilmu tu kan. Jadi maknanya tarbiyah. Dan tarbiyah jangan lupa. Ini bukan kata sekalian. Saya ingin kongsikan. Kita sebagai mak ayah, kita kena tarbiyah anak-anak kita dengan falsafah hidup. Apa tu hidup? Falsafah hidup. Kita kena kongsikan dengan anak-anak. Sebab apa? Kalau kita tak kongsikan falsafah hidup dengan anak-anak,
anak-anak akan tercari-cari falsafah hidup dia sendiri. Takut dia mencari bersama kawan-kawan dia. Maknanya kalau kawan-kawan dia sama-sama yang tidak matang, takut dia tercari falsafah hidup yang salah. Dia kata, come on, untuk jadi kita macam dewasa kan, kita kena isap vape. Come on, kita kena isap vape kan, baru nampak dewasa. Jadi falsafah hidup itu salah dia cari. Contoh macam anak remaja perempuan, okey, untuk jadi matang kita kena ada boyfriend contohnya kan. Maknanya yang sehingga menghalalkan pergaulan bebas. Jadi falsafah hidup dia tu tersalah cari. So kita ni, apa yang kita nak labelkan adalah selain daripada perangai buruk anak kita nak baiki, falsafah hidup tu kita kena ceritakan. Macam mana Islam atuk engkau dulu sebenarnya macam ini. Biar dia nampak falsafah hidup itu. Sebab itu kalau kita tengok, pepatah-pepatah Melayu penuh dengan falsafah hidup. Alang-alang menyeruk perkasan biar sampai ke pangkal lengan. Kan? Patah sayap bertongkat paruh namun menyerah tidak sekali. Kan? Jika takut dilambung ombak, jangan berumah ke tepi pantai. Kan? Jika jala telah ditebarkan, usah bicara basah dan keringnya. Kan? Itu falsafah hidup. Ya, betul. Falsafah hidup untuk berani, untuk bersungguh-sungguh kerja. Apa guna pergi ke ladang jika tidak menanam padi? Apa guna keris disandang jika tidak berani mati? Itu macam mana falsafah hidup orang Melayu kita dulu kan. Jadi maknanya falsafah hidup tu tarbiyah, disuruh falsafah hidup maknanya perkasakan dengan Islam dan kita ingatkan anak kita. Soal diterima ke tak terima itu soal lain. Kemudian doakan dia. Sebab memang anak-anak remaja ni tengah mencari maknanya kehidupan apa sesuai dengan dia. Tarbiyah dan bagi dia ilmu untuk dia mujahadah. Masya Allah. Itulah kan Ustaz. Macam Ustaz dulu kan, orang talis macam tak percaya Ustaz kan. Lama-lama Allah bagi juga ilmu tu, jumpa juga kan. Masya Allah. Allahu Akbar. Dan Ustaz, ada satu soalan daripada sahabat kita ni Ustaz, di Facebook IKIM, tak tahulah sensitif ke tidak, tapi mudah-mudahan ada jawapan juga daripada Ustaz. Dia tanya, adakah orang Melayu ini datangnya daripada Bani Israel Ustaz? Okey. Dia bukan Bani Israel. Ada satu kajian ini kajian kita cerita mengenai akademik kajian. Kita tahu, kita belajar dekat Kafar, kita belajar kat Fardu Ain, bahawa isteri Nabi Ibrahim itu ada dua. Satu Siti Sarah, satu Siti Hajar. Daripada Siti Sarah lahirlah Bani Israel, daripada Siti Hajar lahirlah bangsa Arab. Okey. Ketika saya mengkaji mengenai Melayu ni, ada tarisilah Melayu, ada menyebut bahawa orang Melayu berasal daripada isteri Nabi Ibrahim yang ketiga, yang bernama Keturah. Jadi saya mula baca benda ni, saya terus blok tau. Saya cakap, apalah kan, kita tahu isteri Nabi Ibrahim dua je, ini ada ketiga pula ni kan. Apalah. Okey, jadi maknanya saya blok terus. Ketika saya mula bawa orang pergi ke Palestin, okay, dekat Jerusalem, mereka semua faham isteri Nabi Ibrahim ada tiga. Oh, Masya Allah. Mereka faham isteri Nabi Ibrahim ada tiga. Dan ini Keturah. Jadi maknanya, saya tanya Imam Masjid Aqsa, saya tanya Imam, dia tiga maknanya memang ada tiga, dan yang kedua Keturah. Saya tanya Imam Masjid Aqsa, ya memang betul. And then saya dah pergi kampung Keturah. Okey, Siti Sarah ni orang Palestin, orang sekitar Jerusalem. Siti Hajar adalah orang Mesir. Orang Mesir bangga ada dua daripada orang Mesir jadi isteri Nabi. Satu isteri Nabi Ibrahim, Hajar, yang keduanya isteri Nabi kita Muhammad, iaitu Maria Kibtiyah. Okey. Yang ketiga ni Keturah ni orang laut. Saya pernah pergi kampung dia. Dia dekat Eilat. Eilat ni dekat dengan laut. Dia sepadan dengan Jordan, sepadan dengan maknanya di ujung tu. Maknanya Eilat. Eilat ni orang laut. Jadi maknanya dan okey, lepas ni pergi ke Amazon ni ada satu orang doktor, dia memang dah bahas mengenai Keturah. Pergi ke Amazon tu, buku lah, nak beli buku, siapa suka nak baca, nak cerita baca, cuba type nama Abraham and Keturah. Orang barat juga maknanya dia ada cerita mengenai Abraham and Keturah, go to east. Maknanya orang barat juga telah mengkaji Keturah ni adalah isteri Nabi Ibrahim, dan
isteri ni pergi ke arah east, ke arah timur. Jadi maknanya ada pandangan bukan kajian kita orang Melayu saja, kita perasan isteri, bukan hatta orang di Jerusalem, hatta orang di maknanya di barat juga mengatakan bahawa orang-orang belah timur, yakni belah-belah kita berasal daripada Keturah. Keturah itu isteri Nabi Ibrahim. Kita bukan berasal Bani Israel. Israel daripada Siti Sarah. Kita daripada Keturah. Walau bagaimanapun kajian ini belum begitu matang lagi. Jadi mana siapa-siapa mendengar pada hari ini, mari sama-sama kita kaji. Tambahkan bacaan kita, kaji dan sama-sama kita dapatkan maknanya dia punya dapatan dan memang ada dah kaji pasal DNA orang Melayu memang sama dengan belah-belah sana punya DNA dan sebagainya kan. Tapi kalau anda kata mengenai Keturah, itu cerita dia. Yang saya tahu dan masih saya buat kajian masih lagi dan maknanya satu benda yang menarik lah benda ni wallahualam. Masya-Allah, kenal diri, kenal salah silah diri kita pun cantik Ustaz kan sebenarnya, untuk kita membugarkan lagi jati diri. Ustaz, sampai hujung-hujung Ustaz untuk tajuk kita hari ini, dari diri yang merdeka. Ustaz, mungkin ada sedikit kesimpulan daripada Ustaz, pesanan titipan untuk rakan-rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut hari kemerdekaan kepada seluruh maknanya masyarakat di Malaysia, anak bangsa kita, begitu dengan warga negara dan siapa-siapa saja yang mencintai negara ini. Hubbul watan minal iman, mencintai negara sebahagian daripada iman, bab kata pepatah Arab Jadi maknanya mengenal jati diri, akhirnya kita mengenal negara kita. Mengenal negara kita, kita kena jaga negara kita. Negara kita ni satu tempat yang sangat menarik daripada dulu lagi. Maksudnya memang menjadi rebutan. Ada satu kisah daripada tarsilah Melayu. Akan ada setengah-setengah maknanya tulisan mengatakan Raja Melayu kita daripada Alexander the Great. Kan 400 tahun sebelum Masihi. 400 tahun Masihi. Jadi maknanya Cyrus the Great, Iskandar Zulkarnain. Jadi ketika kan dia menguasai timur dan barat, ketika dia nak membahagikan tanah-tanah untuk bangsa-bangsa ni, okey, jadi maknanya dia tengok orang Melayu antara yang awal datang. Okey, jadi maknanya barulah bangsa-bangsa lain. Kemudian ketika tanah-tanah dibagikan, akhir sekali orang Melayu ada lagi. Okey, maka dia kata, bukan kau yang awal datang? Dia kata, ya betul, tapi kesian semua orang berebut tanah. Biar orang dulu lah, biarlah orang bagi dulu. Orang Melayu kan macam tu, sama juga kan. Orang Melayu macam tu kan, tak apalah bagi, tak apalah kan. Mengalah je kan. Okey, jadi apa kata, ini ikut tarsilah. Okey, maksudnya legend lah, maksudnya kisah-kisah yang diceritakan. Okey, jadi apa kata Iskandar Zulkarnain, okey, kau ni baik sangatlah. Jadi aku akan bagi kau tanah ataupun tempat yang seakan-akan syurga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, sangat subur, sangat hijau. Maka diberikan kita bahagian Nusantara ni, tapi ingat tempat ini akan menjadi rebutan ramai orang. Sebab keindahan, kesuburan dan hasil bumi dia itu. Jadi walaupun cerita ni hanyalah cerita kisah-kisah orang-orang tua terdahulu, tapi nak ceritanya kalau ikut episod sejarah, memang tempat ni jadi rebutan. Berapa ramai penjajah-penjajah datang daripada apa pun. Dulu orang-orang barat memanggil kita sebagai semenanjung emas. Sebab kaya dengan hasil muka bumi kita di sini. Usaha kita banggakan kota London, kota Spain, kota Portugis, kehebatan bangunan-bangunan mereka sebenarnya hasil daripada rompakan daripada Nusantara ini. Mereka datang, gold, gospel dan glory, angkut kekayaan kita di Nusantara ini. Sebab tu kita kena faham, tanah ini akan menjadi rebutan. Dan bukan saja kisah-kisah terdahulu yang telah mengajar kita, Portugis, British, Jepun, Belanda dan sebagainya, untuk akan datang bagi anak-anak bangsa yang mendengar perkongsian kita pada hari ini. So, pertahankan tanah air kita ini, pertahankan kawasan kita ini yang telah Allah anugerahkan, walaupun kita terpaksa mengorbankan jiwa kita. Kerana sesuatu perlukan pengorbanan. Menjaga negara perlukan pengorbanan. Membangunkan negara perlukan pengorbanan. Seperti mana orang-orang terdahulu telah membuat pengorbanan